A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua anda yang menonton kami melalui Facebook, Instagram, apa khabar? Adakah sekarang ni anda semakin rasa sihat, semakin rasa ringan, semakin rasa kuat badan? Atau adakah anda semakin hari semakin rasa lemah? Berpuasa ni hari ni dah ambil 10 hari kan? Jadi adakah anda rasa lebih lemah, dah mula rasa sakit sendi-sendi, mula rasa sakit perut? Cuba bagi tahu dengan saya, sharing dengan saya. Yang mana satu? Adakah anda rasa lebih sihat atau anda rasa lebih sakit? So, yang mana cara yang betul, yang sepatutnya kita rasa? So, sebenarnya puasa ni untuk apa? Apa objektif berpuasa ni? Dia adalah untuk melawan nafsu, betul tak? So, adakah kita melawan nafsu hanya di dalam waktu yang kita berlapar? Atau kita melawan nafsu sepanjang hari, 24 hours? For 30 days, selama 30 hari atau 29 hari di dalam bulan Ramadan. Yang mana satu yang kita buat? Okay. Bagi kebanyakan kita ni di Malaysia, kita hanya melawan nafsu bila? Dalam masa kita tak makan tak minum tu lah kan. Nanti masa berbuka puasa tu, itulah waktu melayan nafsu kan. Dengan bazar Ramadan tahun ni dah buka balik semula. Pergi tengok kat bazar Ramadan tu, semua benda yang dalam nafsu kita tu, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Balik rumah, meja semua dah penuh dengan makanan. Makan sampai ketat perut, sampai tak larat nak bangun dah kan. So, adakah itu cara yang betul untuk kita berfungsi di dalam bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni, dia adalah bulan yang sangat unik. Dia adalah bulan ujian. Dia bukan bulan hari raya, kan? So, kalau kita hanya selalu makan sampai penuh meja dan kita pergi buffet-buffet Ramadan tu untuk nak melayan nafsu kita, itu dah macam raya dah tu. Tu bukan macam Ramadan. Okay? Di dalam surah Al-Ankabut, ayat 2 hingga 3, Allah SWT berfirman yang bermaksud, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Okay? Dan demi sesungguhnya, kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. So, ini adalah bulan ujian. Allah nak menguji, nak tahu keimanan kita, tahap keimanan kita. Okay? Sama ada betul ke kita ni kata kita beriman, kita solat berapa kali sehari, kita pergi masjid, kita buat macam-macam amal ibadat. Betul ke kita ni orang yang beriman? Jadi kalau dalam masa kita senang, lenang, dalam masa kita selalu makan, minum dan enjoy tu, senanglah nak cakap kita beriman. Semayang 10 kali, 20 kali sehari pun boleh. Tapi dalam masa kita ni diuji dengan kelaparan, dengan kesakitan, dengan kepenatan, dengan keperitan, okay? Dengan kehilangan segala sesuatu kan. Macam kata kita kehilangan ahli keluarga atau kita kehilangan harta benda kan. Masa tu adakah senang, mudah untuk kita nak beribadat? Adakah senang, mudah untuk kita nak mengawal nafsu kita untuk menghambakan diri kita ni kepada Allah? Itulah ujiannya. Okay? So ujian tu datang sebagai kejutan kerana dia mengubah struktur kehidupan kita. Sama ada dalam bentuk kesakitan, ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kehilangan harta benda. Kan sekarang ni dalam musim COVID, ramai orang yang kehilangan kerja, kehilangan pendapatan, ramai orang yang kehilangan harta juga. Ya? So, ini adalah dalam waktu ujian kan. Bencana alam atau kematian orang-orang yang disayangi. Semua ni ujian. Ujian ni dia memberi kita perasaan, rasa sakit pada jasad jiwa roh kita. Itulah ujian. Jadi kalau di dalam bulan Ramadan, kita tidak merasai kesakitan. Kita rasa, I kena 10 hari puasa ni kan, I rasa badan I tip-top lah, tak ada rasa sakit. Salah tu, something wrong somewhere. Kan? Kerana dalam 10 hari pertama tu, our body, internal body ni, dia sedang breakdown. Kan? So, di dalam masa yang kita tidak makan, perut kita tidak menghadam makanan, dia sedang busy untuk repair.
So masa dia tengah busy repair, dia sedang mencernakan makanan-makanan yang dah lama, dia sedang menghapuskan bakteria, dia sedang menghancurkan segala longgokan toksin beracun yang tersumbat di dalam sel-sel kita. Okay? So dan dia juga sedang memecahkan jiwa-jiwa kita yang keras ni, kan, pendaman-pendaman jiwa kita. Jadi kita rasa benci ke orang ni, kita rasa marah, kita rasa kecewa dengan kehidupan. Semua tu sedang dihadamkan, dicernakan oleh perut kita. Perut ni dia bukan sahaja mencernakan makanan, ya, dia juga mencernakan perasaan di dalam jiwa. Segala pengalaman dalam hidup kita ni dia dirasai atau experience by your soul. Dia dirasai atau dialami oleh roh kita, dan roh itu memasuki tubuh kita melalui jantung. Jadi disebabkan dia memasuki tubuh dan melalui jantung, jantung itu memberi emosi terhadap segala pengalaman hidup ni. So kita rasa marah, kita rasa dendam, kita rasa iri hati, kita rasa sombong, kita rasa kecewa, kita rasa benci, kita tidak redha. Perasaan yang masuk menerusi jiwa tu turun, ya, turun ke dalam perut untuk perut mencernakan benda tu. Kan kadang-kadang kita kata, I can't really digest this feeling, kan? So if you cannot really digest the feeling, that means saya tak boleh nak, tak redha lah, tak boleh nak cerna lah perut saya, tak boleh nak hapuskan longgokan toksin yang daripada emosi tersebut, kan? So kalau di dalam bulan puasa yang kita tak makan panjang waktu ni, semua longgokan toksin ni, segala asid yang berada di longgokan asid dalam tubuh kita sedang dicernakan, sedang dikeluarkan melalui sistem gastrousus kita. Dalam waktu ni, the body is breaking down. Kalau masa the body is breaking down, you tidak merasai kesakitan, there's something wrong. Okay? Bagi anda yang merasa, tak tahulah kenapa saya rasa tahun ni, ataupun bila-bila saya berpuasa sampai bila dah 10 hari ni kan, 15 hari ni, dah sakit sendi-sendi saya. Kenapa? Sebab pada sendi-sendi kita, tempat longgokan toksin yang paling banyak. Okay? That's the place yang dia nak kena korek longgokan toksin tu. All the acidity tu nak kena keluar daripada sistem. So kalau you merasai kesakitan pada sendi you di dalam bulan puasa, semasa berpuasa, maksudnya you on the right track. Okay? Dia tak akan berterusan sebegitu. You continue to puasa dengan cara yang baik, okay? Dengan memakan makanan-makanan yang sihat. Minggu lepas saya dah go through dengan you tentang makanan-makanan yang tidak sihat, kan? Yang makanan-makanan yang kill baby cells di dalam perut you. Seperti apa? Seperti animal protein, protein haiwan. Kalau di Malaysia ni, masyarakat Melayu sangat takut kalau tak makan protein haiwan. Kerana ada satu ketaksuban bahawa kalau tak makan protein haiwan, kita akan lemah, kita tak sihat, nanti akan membawa kepada penyakit. This is fitnah akhir zaman, ya. Sebenarnya, tubuh badan manusia tidak dicipta untuk memakan protein haiwan sebanyak yang kita makan pada hari ini. Teknologi fitrah sistem energi jasad kita lebih sesuai untuk mencernakan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk makanan setiap hari for daily consumption, ya. Tetapi hari ini kita punya daily consumption is animal protein. Kita tak makan pun sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay? Kanak-kanak hari ini tak reti makan sayur, buang sayur ke tepi. So this is very very dangerous, sangat berbahaya untuk kita. Okay? Kadang-kadang bila saya kata paling sesuai untuk kita go vegan di dalam bulan puasa, a lot of people kata, kita ni bukanlah Buddhis, kita bukanlah Hindu. Okay? Tapi adakah kita tahu bahawa Rasulullah SAW sebenarnya tak makan daging setiap hari, tak makan seminggu sekali pun, tak makan sebulan sekali pun. Diriwayatkan dapur baginda berasap 6 bulan sekali. Dan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah, kami kerap kali berlapar dan makanan kami yang paling kerap adalah kurma dan sayur-sayuran. Rasulullah SAW most of the time is vegan. You see? And siapa yang paling mengetahui teknologi fitrah jasad jiwa roh kita kalau bukan Rasulullah SAW? Kekasih Allah yang paling rapat dengan Allah, yang pernah berjumpa dengan Allah. Baginda lah yang paling aware, paling
Tak ada sesuatu pun tingkah laku ataupun tindakan baginda yang melanggar teknologi fitrah jasad jiwa roh. So why we don't use him as example? Kenapa kita tidak tahu bahawa Rasulullah SAW itu most of the time is vegan? Okay? Most of the time berlapar. Kerana apabila di dalam keadaan lapar ni lah, kan, bila jasad kita tidak diisi penuh ketat dengan makanan, barulah Allah akan turun untuk mengisi tubuh badan kita yang lapar ni, yang kosong ini dengan kerohanian. Dan apabila kerohanian diisi dengan padat oleh Allah, barulah kita di dalam proses pembangunan insan sedang berlaku sehingga kita dapat mencapai tahap insan kamil, insan yang sempurna. So, untuk kita mencapai kejayaan, kebahagiaan di dalam kehidupan ni, kita harus mengharungi proses pembangunan insan. Human development kena berlaku. Kita harus step by step menjadi manusia yang lebih sempurna sehingga kita sampai ke tahap insan kamil tu. Semoga Allah mengizinkan, redha untuk kita nak sampai kepada tahap insan kamil. Okay? So, that is the magic that we are waiting for. Okay, dalam masa 20 hari ni, kita sedang mengalami proses of breakdown, sedang cleansing, sedang ada purification, kesucian, penyucian yang sedang berlaku sehingga kita bukan sahaja menjadi jasad kita menjadi bersih tetapi juga menjadi suci. Ya, barulah kita boleh bertemu 10 malam terakhir itu. Okay, kita boleh prepare ourselves untuk 10 malam terakhir malam Lailatul Qadar itu, dengan harapan bahawa kita boleh berjumpa dengan Lailatul Qadar. Okay? Semoga kita mengharungi Ramadan ini dengan jalan yang betul, bukan dengan jalan yang salah. Ini adalah bulan untuk melawan nafsu, bukan untuk melayan nafsu. Okay? So, let's do that together. Kalau kita dah tersalah langkah dalam 10 hari yang pertama, it's not too late. Kita ada 10 hari lagi ni sebelum kita berjumpa dengan 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Okay? So, let's change ourselves. Okay? Michael Jackson di dalam lagunya Man in the Mirror berkata, I'm starting with the man in the mirror. So, we all have to start with the person that we see in the mirror. Change ourselves. Okay? Remove all the garbage. Ya, semua sampah sarap yang telah kita sumbat di dalam jasad kita sehingga jiwa kita merana dan sehingga kita mengalami kerosakan roh yang terlalu banyak. So this is the time to repair. Semoga roh-roh rosak kita menjadi sihat, kembali sihat semula. Okay? Tip saya untuk hari ini adalah Ramadan adalah bulan di mana kita berlapar di waktu siang dan berjaga di waktu malam. Okay? Kalau anda nak mendapat proses pembangunan insan yang fantastik di dalam bulan ini, the best thing to do is jangan tidur di waktu malam. Okay? Berehatlah di waktu siang supaya anda mempunyai tenaga untuk berjaga sepanjang malam. Bila kita berjaga sepanjang malam tu bukan bermaksud kita akan sihat, kita tak ngantuk, tak, kita mengantuk. Okay? Di situlah kita melawan nafsu kita untuk tidur. Kita melawan perasaan sakit kita mengharungi rasa sakit tu. Okay? Di dalam mengharungi rasa sakit itu terdapat magic. Ini saya akan share di minggu hadapan, insya-Allah. Okay? Teruskan bersama dengan saya untuk minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Overhaul Body, bangkitkan nikmat hidupmu.